Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina Syahira binti Zakaria dari PAI 3 Rendah akan membentangkan tentang pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas bagi mata pelajaran PIMK 2082R Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Ustazah Zabidah binti Abdul Razak atas peluang ini. Sebelum itu, mari kita ketahui pengenalan terlebih dahulu. Pentaksiran dalam pendidikan adalah proses dokumentasi yang mana sering juga dikenali sebagai pengukuran, pengetahuan, kemahiran, sikap dan kepercayaan. Pentaksiran boleh berfokus kepada seseorang murid, komuniti sekolah iaitu kelas atau kumpulan, institusi atau keseluruhan sistem pendidikan. Pentaksiran adalah suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan khas. Segala keputusan yang dibuat dalam pendidikan khas berkait rapat dengan maklumat yang dikumpulkan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid melalui proses pentaksiran. Pentaksiran didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Ini berdasarkan pendapat Lembaga Peperiksaan Malaysia tahun 2000. Menurut Salvia dan Yasdik 2007 pula, pentaksiran didefinisi sebagai proses pengumpulan maklumat untuk mengenal pasti masalah dan membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, menurut NITCO 2001, pentaksiran bermaksud suatu proses mengumpulkan maklumat tentang pelajar, kurikulum dan program serta dasar pendidikan. Seterusnya, mari kita lihat beberapa tujuan pentaksiran. Pentaksiran bertujuan untuk memberi maklum balas kepada murid untuk membaiki tahap pencapaian mereka. Kedua, pentaksiran juga membolehkan murid untuk mendapatkan maklumat yang berkualiti bagi membuat interpretasi yang sah dan boleh dipercayai mengenai pembelajaran murid. Seterusnya, pentaksiran juga bertujuan untuk mengenal pasti jika murid memahami kurikulum yang diperlukan dan mengajar semula jika terdapat murid yang tidak memahaminya. Di samping itu, pentaksiran juga boleh memberi maklumat kepada ibu bapa atau penjaga tentang prestasi pembelajaran anak atau anak jagaan mereka di sekolah. Apa itu murid inklusif? Perkataan inklusif diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu inclusive yang memberi maksud merangkumi. Maka, pendidikan inklusif ini dapat didefinisikan sebagai suatu penyertaan yang merangkumi bukan sahaja murid tipikal tetapi juga murid berkeperluan khas dalam sesuatu komuniti sekolah. Menurut Ismail Mohtar dan Hanafi 2012, inklusif boleh ditakrifkan sebagai proses pengintegrasian murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah yang biasa. Justru, inklusif dalam bahasa yang mudah untuk difahami ialah menempatkan murid-murid berkeperluan khas di aliran perdana semasa pembelajaran, sama ada di luar atau di dalam bilik darjah.
Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum perdana dengan tenaga pengajarnya juga adalah terdiri daripada guru-guru di aliran perdana. Inklusif bukan sahaja difokuskan kepada mata pelajaran teras, malah boleh dilaksanakan pada mata pelajaran bukan teras. Seterusnya, inklusif terdiri daripada dua jenis iaitu inklusif penuh dan inklusif separa. Inklusif penuh membawa erti murid berkeperluan khas berada sepenuh masa di aliran perdana mengikuti semua kurikulum di sana. Manakala inklusif separa pula ialah murid berada di aliran perdana pada waktu mata pelajaran tertentu berdasarkan kemampuan pencapaian mereka. Sekarang, saya akan teruskan dengan definisi murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas (exceptional children) terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar. Kanak-kanak pintar cerdas iaitu gifted yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada norma juga diklasifikasikan sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas. Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka, menurut Hayward 2003. Istilah lain juga telah digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini seperti kanak-kanak istimewa, kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak cacat, kanak-kanak abnormal, kanak-kanak bermasalah dan kanak-kanak terbantut pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan khas ialah pendidikan yang disediakan untuk murid berkeperluan khas. Dalam konteks pendidikan khas, proses ini bermakna murid-murid berkeperluan khas ini akan belajar bersama-sama dengan rakan-rakan tipikal yang lain di dalam bilik darjah yang sama dan diajar oleh guru biasa. Hal ini adalah untuk memastikan mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar bersekitaran normal dan kondusif seperti murid-murid lain tanpa mengira status. Terdapat pelbagai kategori kanak-kanak berkeperluan khas dalam pendidikan inklusif ini. Antaranya adalah mereka yang tergolong dalam kategori masalah fizikal, cacat anggota, masalah emosi dan tingkah laku, autisma dan ADHD, masalah pembelajaran khusus, disleksia serta masalah penguasaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira menurut Azad dan Nur Sayyidatina 2010. Pentaksiran dalam pendidikan khas juga menggunakan prinsip yang sama dengan pentaksiran dalam kelas normal, iaitu kelas biasa, iaitu pemerhatian ke atas tingkah laku murid, membuat penilaian kemajuan murid dan seterusnya mereka bentuk strategi pengajaran berdasarkan maklumat yang telah diperoleh. Pentaksiran dalam pendidikan khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehan mereka. Mari kita lihat kegunaan pentaksiran dalam pendidikan khas dari pelbagai aspek. Dari aspek murid memerlukan pentaksiran untuk mendapatkan maklum balas mengenai tahap pencapaian mereka. Oleh itu, murid dapat mengetahui di mana tahap pencapaian terbaik yang telah dilakukannya dan di mana tahap usaha yang perlu ditingkatkannya melalui pentaksiran.
Seterusnya dari aspek guru, guru memerlukan maklumat mengenai kefahaman murid bagi membolehkannya untuk membuat keputusan yang bijak terhadap apa dan bagaimana pengajaran yang perlu ditambah baik pada kelas yang akan datang. Pentaksiran juga digunakan untuk memberi maklumat kepada ibu bapa mengenai kemajuan pembelajaran anak mereka. Dengan itu, ibu bapa dapat mengetahui bidang mana yang anak mereka memerlukan sokongan tambahan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pentadbir sekolah juga memerlukan maklumat mengenai pembelajaran murid bagi membolehkan mereka memberi sokongan tambahan kepada guru dan murid jika diperlukan. Sebagai guru pendidikan khas, anda harus memahami segala aspek yang mendalam berkaitan dengan murid. Oleh hal yang demikian, pentaksiran yang selalu dilakukan oleh guru di sekolah bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan jenis pentaksiran berikut. Yang pertama, kemahiran kognitif, iaitu tentang kecerdasan dan memori murid, kemahiran pembelajaran asas, iaitu pengamatan, kemahiran persepsi, yang terbahagi kepada dua, persepsi visual dan persepsi auditori. Kemudian, kemahiran motor iaitu motor halus dan motor kasar. Seterusnya, kemahiran bahasa yang merangkumi tulisan dan lisan. Dan yang terakhir, kemahiran tingkah laku dan sosial. Kini tibalah masanya untuk kita menelusuri beberapa isu pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas. Isu pertama yang hangat diperkatakan ialah guru tidak mempunyai kemahiran dan ikhtisas dalam pendidikan khas. Terdapat guru arus perdana yang mengajar di dalam kelas program pendidikan inklusif PPI yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman pengendalian murid berkeperluan khas. Hal ini menyebabkan guru kelas atau mata pelajaran menghadapi kesukaran untuk memahami keperluan murid berkeperluan khas masa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Situasi ini juga akan menyebabkan kesukaran proses pentaksiran murid berkeperluan khas untuk dilakukan di dalam kelas. Isu guru tidak mempunyai kemahiran dan ikhtisas ini memberi kesan yang buruk, antaranya wujud pelbagai penentangan kaedah pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, terdapat guru mengalami tekanan kerana tidak mampu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas secara lancar. Begitu juga, masalah ini memberi kesan yang amat besar apabila mengakibatkan terdapat guru memukul murid berkeperluan khas kerana tidak mampu memahami kehendak murid tersebut. Oleh itu, beberapa cara untuk mengatasi masalah ini boleh diambil. Antaranya, kerajaan perlulah menyediakan latihan dan bengkel tambahan untuk guru pendidikan khas sebagai persediaan mereka untuk mengajar murid berkeperluan khas. Kedua, pengambilan guru untuk murid berkeperluan khas perlulah diperketatkan dengan pengambilan sesi temudega yang telus dan penuh integriti oleh pihak berwajib. Isu kedua yang berkaitan dengan pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas ialah ibu bapa menyerahkan tugas mengajar sepenuhnya kepada guru. Terdapat ramai ibu bapa yang mempunyai kurang pengetahuan tentang pendidikan khas.
Ibu bapa murid berkeperluan khas menyerahkan 100% tugas pengajaran kepada guru tanpa ada pemantauan di rumah, khususnya dalam aspek pengurusan diri. Antara kesan ibu bapa menyerahkan tugas mengajar sepenuhnya kepada guru ialah tugas guru pendidikan Islam akan menjadi lebih sukar, terutamanya dalam bidang Al-Quran dan Jawi. Hal ini kerana ramai murid berkeperluan khas tidak mengenal huruf hijaiyah dan juga tidak dapat menulis huruf hijaiyah dengan baik. Cara mengatasi masalah ini, yang pertama, ibu bapa perlulah melatih anak mereka di rumah untuk membaca Al-Quran dan Jawi supaya dapat meringankan beban guru. Kedua, ibu bapa murid berkeperluan khas perlu diberi program dan kursus khas yang memberi kesedaran kepada mereka tentang amanah Allah yang dikurniakan kepada mereka. Isu yang ketiga dalam pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas ialah ujian bulanan yang dilakukan untuk murid berkeperluan khas berdasarkan rancangan pengajaran tahunan. Hal ini bermaksud pihak sekolah membuat ujian bulanan terhadap murid berkeperluan khas berdasarkan rancangan pengajaran tahunan, bukannya berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Isu ini telah memberi kesan kepada keputusan pentaksiran tidak dapat memberi gambaran tentang kebolehan sebenar murid berkeperluan khas. Selain itu, ketidakjituan dalam memperolehi keputusan pentaksiran menyebabkan guru salah merancang strategi pengajaran yang bersesuaian bagi meningkatkan kebolehan murid berkeperluan khas. Oleh itu, ujian bulanan perlulah dilakukan berdasarkan pengetahuan sedia ada murid, bukannya berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini. Isu yang seterusnya ialah kekurangan bahan untuk melakukan pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Bahan pengajaran untuk membantu golongan ini iaitu golongan murid berkeperluan khas masih terhad dan ini telah menyebabkan golongan murid berkeperluan khas sukar untuk belajar di dalam kelas. Walaupun terdapat usaha dan inisiatif untuk membantu golongan pelajar berkeperluan khas ini, tetapi ia masih tidak mencukupi. Masalah kekurangan bahan untuk melakukan pentaksiran bagi murid berkeperluan khas telah memberi kesan iaitu menjejaskan kepercayaan hasil pentaksiran yang dilakukan. Bagi mengatasi masalah ini, bahan yang baik perlu disediakan bagi membantu guru, ibu bapa atau pihak sekolah yang ingin melakukan pentaksiran ke atas murid berkeperluan khas. Oleh itu, guru perlu menyediakan ruang, buku dan bahan yang bersesuaian untuk murid-murid berkeperluan khas. Jelaslah di sini bahawa isu pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas dapat diatasi dengan kerjasama daripada semua pihak. Ini berkaitan dengan keputusan Prasidang Mesyuarat Task Force Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bilangan 2/2019 pada 16 April 2019 dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia KPPM.
Pentadsiran Bilik Darjah PBD Murid Berkeperluan Khas MBK Masalah Pembelajaran Tahap 1 mengikut 6 kategori MBK Masalah Pembelajaran dan 6 domen pendidikan khas telah diluluskan untuk dimaklum dan dilaksanakan di Sekolah Pendidikan Khas SPK Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Program Pendidikan Inklusif PPI mulai daripada bulan Mei 2019. Pentadsiran Bilik Darjah PBD Tahap 1 bagi murid berkeperluan khas MBK kurang upaya pendengaran telah mendapat kelulusan untuk dilakukan modifikasi pada kemahiran yang ada dalam dasar, standard dan kurikulum pentadsiran iaitu TSKP untuk disesuaikan dengan tahap kemampuan dan kefungsian ambang pendengaran murid berkeperluan khas. Kita teruskan dengan peranan guru pendidikan khas dalam pentadsiran murid berkeperluan khas. Pertama, guru pendidikan khas perlulah menentukan objektif pelajaran untuk dicapai sebelum proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru mestilah memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid berkeperluan khas dari semasa ke semasa. Selain itu, guru pendidikan khas mestilah sentiasa berbincang dengan rakan sejawat untuk mendapat pendapat dan pandangan tentang murid berkeperluan khas. Seterusnya, guru juga perlulah menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid berkeperluan khas untuk dilihat tentang tahap penguasaan mereka. Guru pendidikan khas juga dinasihatkan untuk melaksanakan pentadsiran kepada murid berkeperluan khas secara holistik dan menyeluruh. Pentadsiran yang bersifat holistik dan berterusan merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid berkeperluan khas ini secara menyeluruh. Secara kesimpulannya, pentadsiran adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh dipandang ringan oleh semua pihak. Melalui pentadsiran yang dibuat, guru mampu merancang pengajaran supaya lebih berkesan dan mampu menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Pentadsiran dalam pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas sangat penting untuk membantu murid berkeperluan khas ini mempelajari ilmu agama seperti murid normal yang lain. Tidak dapat disangkal lagi bahawa peranan guru pendidikan Islam dalam pendidikan khas pada abad ke-21 ini adalah sangat mencabar dalam membentuk murid berkeperluan khas yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelektual. Oleh itu, guru tersebut perlulah merancang strategi, kaedah dan pendekatan yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya serba sedikit perkongsian maklumat mengenai pentadsiran murid inklusif dan berkeperluan khas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Walaupun mereka banyak kekurangan ataupun kekangan, tapi mereka sangat-sangat dedikasi dan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan murid-murid yang normal di luar sana. Tak ada kekurangan yang saya nampak dalam hati mereka. Walaupun dari segi fizikal mata mereka tak nampak, tapi semangat mereka untuk teruskan kehidupan seperti biasa itu sangat tinggi. Pendidikan khas adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas (MBK) yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori murid berkeperluan khas, iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran seperti Global Developmental Delay (GDD), Syndrome Down, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), autisma, kurang upaya intelektual, masalah pembelajaran spesifik, disleksia, diskalkulia dan disgrafia, dan kurang upaya pelbagai. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran. Banyak kemudahan yang disediakan untuk mencapai kejayaan SKM tahap 3. Dalam kursus batik, guru-guru mahir berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Dulu saya belajar tingkatan 1, 2, 3, memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya pun bersabar dan bila saya dapat surat ke vocational, saya rasa sangat seronok bila saya dapat masuk ke vocational dan juga dapat masuk pada subjek elektrik. Rupanya subjek elektrik ini tidaklah susah. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya. Sebab saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya bekerja dan berusaha hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Antara bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk MBK termasuk allowance murid khas, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi MBK di asrama sekolah pendidikan khas, lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun, tambahan 1 tahun jika murid mengikuti pendidikan vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional, tambahan masa ketika menduduki peperiksaan awam. Murid menerima bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awam. Murid menerima kemudahan pembantu pengurusan murid. Murid menerima perkhidmatan sokongan daripada pegawai bidang khusus di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Saya pun gembira, cukup gembira sekolah di sini. Mungkin susah nak cari sekolah macam ni lah.
Saya pun cikgu pun bagi saya keberanian lakukan apa yang saya tak boleh buat. Saya pun tak tahu pun saya ada bakat yang semula jadi. Kerana ada kawan-kawan baik, ada aktiviti, boleh belajar. So, kena prepare dari sekarang supaya anak kita boleh hidup berdikari. Salah satu dia tempat yang asas yang paling penting ialah sekolah. Bawa mereka pergi sekolah. Biar dia bergaul dengan budak-budak sebaya dengan dia. Biar dia belajar. Biar dia tahu urus diri. Biar dia tahu alat itu apa nilai-nilai murid. Biar dia orang tahu siapa keluarga mereka. Biar dia orang tahu belajar benda-benda yang mereka perlu sebagai dapat hidup dalam masyarakat ni. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memantapkan pendidikan khas di Malaysia khususnya dari aspek pemantapan sumber manusia, penambahbaikan sistem sokongan, pemantapan pengajaran, pembelajaran, kokurikulum dan pengembangan potensi, penambahbaikan accessibility dan mobility, pemantapan tadbir urus dan penambahbaikan pengurusan data. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam mencorakkan masa hadapan yang lebih cerah kepada murid berkeperluan khas.